Tanda rohani kita lemah pada dia. Mulut kita payah nak zikir nama Allah. Mulut kita payah nak sebut nama Allah. Tu tuan-tuan, nak jadi orang yang kita ni kena banyak bergaul dengan orang yang suka ingat kepada Allah. Kan Sayyidina Umar abang dah. Siapa-siapa berkawan dengan orang jual minyak wangi, pasti kamu akan berbau wangi. Kalau kamu berkawan dengan orang yang buat besi, pasti kamu akan terasa panas besi tersebut. Kita doa abang ni. Berkawan dengan orang ingat pada Allah, kita pun akan ingat pada Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin bil khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Tanpa berlengahkan masa, kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab minan Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, tidak lupa pada hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah bagi kita tambah usia, Allah Taala bagi tambah kita kesihatan, Allah bagi kita rezeki yang melimpah ruah. Cuba kita tanya balik, dengan nikmat-nikmat yang diberi pinjam oleh Allah Ta'ala ni, adakah kita guna sehabis baik mungkin untuk menjadi hamba yang Allah redha, ataupun kita menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi kita tambah nikmat, tambah nyawa, tambah nafas. Hari-hari Allah bagi kita pinjam nafas, tetapi kebaikan apa yang kita membalas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kalau boleh kita tak mau jadi manusia yang lupa, manusia yang alpa, manusia yang ghaflah, yang sentiasa lalai diri kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut insan ni manusia. Nah, ulama sorah berpecah belah. Perkataan insan datang daripada perkataan nisyan, yakni pelupa. Kita ni rajin lupa. Manusia ni mudah lupa. Nah, mudah lupa. Jadi lagu mana kita nak didik hati kita, kena banyak bergaul dengan orang yang sentiasa mengingati Allah. Ya, kita kena banyak bergaul dengan orang yang sentiasa menyebut nama Allah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jauh dengan Allah, pasti kita akan pun jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Ta'ala menghendaki kita buat kebaikan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada dia lapangnya dan diberikan luasnya ilmu pengetahuan, diberikan lapangkan masanya untuk beribadat kepada Allah. Kita hari ni nak buat amal ibadat banyak boleh, tetapi kita tak boleh nak istiqamah. Nah, amal ibadat nak istiqamah ni kita kurang boleh. Ramai orang boleh sedekah. Nah, ramai orang boleh sedekah, tetapi adakah kita istiqamah dengan jumlah kita sedekah hari-hari? Nah, ramai orang boleh bagi sedekah jumlah banyak, 50, 100, 1000, 2000, 3000, ramai boleh bagi. Adakah setiap hari jumlah yang sama? Ataupun dia sedekah terus RM50 untuk 3 hari? Nah, cuba kita cek balik. Sebab apa? Sebab kita nak istiqamah ni susah. Orang kampung saya panggil konsisten. Dia panggil konsisten. Dia nak konsisten tu payah maklum. Nak buat amal ibadat nak konsisten ni payah. Saya baru ni ada satu orang hamba Allah, lama dah. Dia tiap-tiap pagi dia sedekah 5 sen. Pagi-pagi je 5 sen. 5 sen, bangun pagi 5 sen, bangun pagi 5 sen. Kalau kita tengok dia ni, hari-hari 5 sen. Kalau kita lah, zakat 5 sen aku lagi banyak. Kita lagi banyak, kita bagi 2 hari sekali. Kita bagi 3 hari sekali. Dia setiap hari 5 sen. Bayangkan satu tempat dia bagi 5 sen, kena satu hari dia ada 100 tempat, berapa banyak dia keluar sehari. Ni kata orang yang nak istiqamah. Orang nak istiqamah, nak buat hari-hari 5 sen bukan senang. Jadi, kita ni nak istiqamah menyebut nama Allah susah. Kalau kita tidak ada keizinan daripada Allah, maka kita tak dapat nak menyebut nama Allah. Yang main masjid surau hari ni, kehendak kita ke kehendak Allah? Yang main sembahyang maghrib hari ni, kehendak kita ke kehendak Allah? Allah kehendak kita. Memang dari segi zahir kita yang buat, tapi batinnya Allah gerak kita. Dalaman kita, hakikatnya rohani kita dalam tu, Allah yang gerakkan kita. Mau kehendak kita sendiri ni tuan-tuan, kita tak mau. Tu ulama sebut pada kita, nak minta pada Allah, mintalah apa yang terbaik di sisi Allah, bukan terbaik untuk kita. Sebab apa? Kalau kita minta perkara yang kita nampak baik di mata kita, belum tentu baik di sisi Allah. Adakah Allah Ta'ala tak boleh nak perkenankan doa kita? Boleh Allah perkenankan. Takut Allah bagi dalam keadaan kemurkaan Allah hadir sekali dalam permintaan kita. Tu kita bimbang. Allah bagi kita macam-macam nikmat. Kita sentiasa jadi hamba yang ghaflah. Kita sentiasa jadi hamba yang alpa. Allah baru bagi kita pinjam sikit apa dia? Sifat pandai. Allah Ta'ala alim. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Kita baru pinjam sikit sifat alim. Kita rasa diri kita bagus kan, kita rasa pinjam daripada Allah. Kalau kita boleh rasa pinjam daripada Allah, hebat. Tapi kalau diri kita kemah, sebab apa? Ada orang pandai sikit tetapi dia memandai-mandai banyak. Memandai-mandai banyak. Tu kata ulama, bimbang takut kita jadi golongan orang yang kafir. Kafir itu lembut. Bahasa kita kapiak. Bimbang takut kita jadi orang kapiak pada dia. Yakni kata ulama, ada 2 benda yang kita perlu minta kepada Allah. Tu kita dok sebut, tu kata ulama, bila kita tengok tu imam ataupun tok khatib turun daripada khutbah, sebelum nak turun daripada khutbah, mereka akan berpesan kepada kita, wala zikrullahi akbar. Dan dengan mengingati Allah, urusan yang paling besar. Mengingati Allah ni urusan paling besar. Tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang Allah mula benci pada dia, barang siapa yang Allah mula benci pada dia,
Apa dia? Yang pertama Allah letakkan pada diri seseorang, yakni apa dia? Allah sibukkan dia dengan urusan yang tak penting. Allah sibukkan dia dengan urusan yang tak penting. Semayang penting tak? Semayang penting. Baca Quran penting tak? Baca Quran penting. Zikir penting tak? Penting. Tapi Allah sibukkan dia sampai tak ada masa nak datang semayang berjemaah. Sampai tak ada masa nak sebut nama Allah. Sampai tak ada masa nak zikir nama Allah. Sampai tak ada masa untuk buat kebajikan. Sibuk sungguh. Nah, tak kira lah hari kerja ke tak kerja ke, cuti ke tak cuti ke, masa dia habis dalam keadaan benda yang tak penting. Jalan sana sini kita boleh berjalan, tapi nak langkah mai rumah Allah tak boleh. Tu kita kata Nabi sebut pada kita, nak minta doa, mintalah dua benda pada Allah. Dua benda ni paling besar kena minta pada Allah. Dua perkara kita kena minta pada Allah. Perkara ni cukup-cukup besar kata Nabi. Apa dia? Yang pertama, minta kepada Allah supaya diizinkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin kita sebut nama dia, tuan-tuan, kita tak boleh sebut nama dia. Nah, kita tak boleh sebut nama dia. Na'udzubillah min dzalik. Tu kata ulama lain dia, tanda Allah mula benci kita pada dia. Bukan setakat Allah mula jauhkan dia daripada dengan Allah. Bukan Allah setakat lemparkan, orang kata masa dia ke arah lain banyak tapi nak buat kebajikan tak ada. Tapi Allah mula letakkan pada diri dia lidahnya keras, payah nak menyebut nama Allah. Payah nak sebut nama Allah. Payah nak ingat nama Allah. Tu kita ni tuan-tuan, sehari berapa kali sangat kita boleh sebut nama Allah. Jangan kira daripada semayang, tolak daripada semayang. Nah, tolak daripada semayang, sehari berapa kali kita boleh sebut nama Allah. Nyembang bab lain, bab dunia, bab apa semua boleh lama. Kadang-kadang menyembang, tuan-tuan, menyembang benda sama. Nah, paling komen kencing orang, tu ya. Nah, paling komen bohong orang. Dia dah tak tahu nak sembang apa, dia kencing orang pula. Sembang nak bagi nampak diri dia kemas. Lepas tu kita bimbang. Bimbang pada dia. Takut kita ni ada jadi orang golongan, kalau kita tengok di sisi hikam, kita hikam orang ahli sufi ni pada dia. Takut jadi orang kafir. Sebab apa? Sebab nikmat yang Allah bagi tu Allah pinjam pada kita ya. Bukan hak kita. Tapi berapa ramai yang nak merasakan hak dia. Sampai lupa nak bersedekah. Sampai lupa nak buat kebajikan. Tu kita kena minta pada Allah. Minta pada dia. Minta Allah izinkan kita untuk menyebut nama Allah. Kalau tak ada keizinan untuk menyebut nama Allah, masjid sebelah rumah kita tak boleh sampai dengar kuliah. Masjid sebelah rumah duk semayang bang 5 waktu kita tak boleh sampai. Sebab apa? Sebab tidak ada izin daripada Allah. Ni tuan-tuan yang Allah Ta'ala bagi izin ni sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mula sayang pada tuan-tuan. Tu yang dinamakan orang soleh. Apa orang soleh? Orang yang baik-baik. Tanda orang yang baik-baik, Allah mula lemparkan kepada dia untuk buat kebajikan lebih banyak. Nah, Allah Ta'ala mula letak dalam diri dia rasa penting nak buat amal ibadat pada Allah. Nah, tu kita ni kadang-kala Allah Ta'ala bagi kesedaran dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk kita sakit. Lepas daripada sakit baru manusia insaf. Ada orang Allah Ta'ala bagi bentuk penginsapan dalam bentuk apa dia? Tengok orang lain kena musibah baru dia insaf. Nah, tu baru tunjuk macam tu. Agak-agak apa kalau Allah Ta'ala tunjuk pada kita berapa ramai ahli kubur yang minta sampai hari ni minta dibangkitkan semula untuk buat amal ibadat. Kita tak dengar belum? Nah, kita tak dengar ahli kubur duk bercakap apa dalam kubur. Mau kita dengar, kita tak pergi ziarah kubur dah. Nah, tu kita kena jaga. Nah, tu tanda Allah mula benci dia. Allah mula keraskan lidah kita daripada menyebut nama Allah. Yang ketiga, tanda Allah mula benci kita. Allah mula tak kasih pada kita. Bahasa ulama, benda yang paling musibah, paling besar pada dia, bila dia lupa pada Allah, Allah lebih lupa pada dia. Nah, kita lupa Allah tu biasa, tapi kalau Allah lupakan pada kita, na'udzubillah min dzalik. Nah, tu kita bimbang, takut kita nak buat dosa besar pada dia. Lupa pada Allah. Tu lupa pada Allah. Kita nak membesarkan Allah bila, tuan-tuan? No? Takkan Ramadan baru kita nak baca Quran, Ramadan baru kita nak semayang, Ramadan baru kita nak buat amal ibadat. Ni kita pejam celek kita nak puasa tak lama dah belum? Nah, nak puasa tak lama dah. Orang sini puasa bila?
Orang sini puasa bila Pak Long? 23 emas bulan 3 lah. Tak sama dengan Kedah. Tak sama dengan Kedah Pak Long. Awak lah, Kedah puasa bulan Ramadan ya. Kedah dia puasa bulan Ramadan, Pak Long, bulan lain dia tak puasa. Bukti dia, puasa sunat Isnin Khamis siapa buat? Puasa sunat hari putih siapa buat? Tu kata kita ni malas, termasuk saya 2 kali 5 10. Ramadan tu sabit wajib tu pun dia komplain, kenapa Allah bagi 30 hari? Kenapa tak bagi 3 hari? 3 hari pun tak buat 30. Kita ni tuan-tuan malas. Bukan kata tuan-tuan, saya pun serupa 2 kali 5. Nak mai tempat tuan-tuan ni tu kata jangan tengok jauh. Jangan tengok jumlah. Jangan tengok jumlah rakaat. Jangan tengok pakaian yang elok. Jangan tengok tasbih yang panjang. Sebab apa? Takut tak ada keikhlasan di sisi Allah. Tak ada ikhlas ni tuan-tuan, tak ada guna. Contoh, saya dengan tuan-tuan, siapa jauh sikit nak mai? Mau saya kira daripada Kajang dekat. Mau saya kira daripada Kedah. Tuan-tuan, mau saya kira daripada Kedah. Contoh kalau saya kira daripada Kedah, saya dengan tuan-tuan dekat, saya jauh. Tuan-tuan orang hayat al-falah baru tuan-tuan keluar. Saya sebelum hayat al-falah zuhur kena keluar dah. Nak tekan minyak tuan-tuan sampai berdiri lah kereta. Kan minyak sampai berdiri. Mau kereta tu tak boleh terbang, mau terbang tak nak abang dah tuan-tuan. Sebab apa? Nak main masjid tuan-tuan mata-mata. Nak tanya, saya dengan tuan-tuan, siapa ikhlas buat amal ibadat? Saya ke tuan-tuan? Tu tanya diri kita. Saya ke tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok daripada jauh, silap banyak. Kalau tuan-tuan tengok dari segi pakaian, silap banyak. Kalau tuan-tuan tengok daripada orang kata, daripada perwatakan dia, silap banyak tuan-tuan. Apa dia? Kalau saya datang jauh sekalipun daripada tuan-tuan, daripada Kedah saya datang ke tempat tuan-tuan, tapi saya mai semata-mata masjid bayar aku sekian-sekian jumlah, aku tak ada apa dinilai di sisi Allah. Tak ada apa Pak Long. Lebih mulia Pak Long yang datang orang azan, orang la ilaha illallah, Pak Long baru sampai, lebih mulia Pak Long walaupun Pak Long dekat. Sebab apa? Ikhlas Pak Long buat amal ibadat kepada Allah. Macam mana kita nak tahu ikhlas tak ikhlas? Kata ulama, bila kita ikhlas, hati kita bersih. Bila hati kita bersih, kita akan menjadi pemurah. Bila hati kita jadi pemurah, amal kebaikan diri kita bertambah. Tu nak kata ulama sebut pada kita tuan-tuan. Bila hati orang kata diri kita ikhlas, bila diri kita dah mulai istiqamah, hati kita bersih. Bila hati kita bersih, kita jadi pemurah. Bila kita jadi pemurah, kita banyak amal ibadat kepada Allah. Tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia, berlumba-lumbalah kalian berbuat kebajikan, jangan duk menyorok di belakang pintu bila ada dengar orang nak buat amal kebaikan. Ni kita orang yang ada duit, kita orang ada harta, bila orang perlukan sumbangan, orang perlukan bantuan, kita pakat lawan menyorok. Sama juga duk sah pertama, tuan-tuan nak tolak orang kan tuan-tuan nak duduk? Sah pertama, tuan-tuan nak tolak orang kan tuan-tuan nak suruh orang duduk? Kan tuan-tuan sendiri pergi duduk? Kan tuan-tuan tolak orang pergi duduk? Tu nak kata apa dia? Kita, bila hati kita dah istiqamah, bila diri kita dah bersih tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan bagi kita jadi biasa untuk dekat diri dengan Allah. Belum? Jadi biasa. Biasa main semayang jemaah, biasa duduk sah yang pertama, biasa duduk dalam majlis ilmu. Kata orang Kedah, regular. Nah belum? Dah biasa dah main majlis ilmu ni. Dah biasa duduk sah yang pertama. Dia akan usaha juga main untuk duduk sah yang pertama. Kita? Apa bagi orang lain, aku ni bukan tak, ni aku tak erti sangat, aku ni, aku tak pergi haji. Baru ni ada orang tegak balik weh. Ni kita nak puasa tak lama. Baru ni dia ada satu surau di kampung saya, tengkak sikit. Tengkak saya apa? Tahun lepas dia pun ambil budak-budak tahfiz jadi imam. Bila budak-budak jadi imam ni tuan-tuan, ada satu orang Pak Long tu dia kata, amboi, hampa ni tahun lepas dia ambil budak-budak jadi tu imam. Awak tak boleh ke Pak Long? Bukan tak boleh, pahala kurang. Sebab apa? Mereka budak-budak. Sebab mereka tak kahwin lagi, tu pahala kurang. Dia kata kat Pak Long, yang pahala kurang budak tu seorang, Pak Long tu pahala tambah sebab Pak Long dah nikah dah.
Dah. Budak jadi imam tak boleh, pahala kurang. Duk kira nak betul dia. Tu kata kita masalah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak mau main majlis ilmu. Orang yang main majlis ilmu ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah campak pada dia rasa apa dia? Rasa biasa untuk main majlis ilmu. Tu tempat majlis ilmu, tempat rumah Allah, tempat diterimakan anugerah. Anugerah panggil apa dia? Fadlu. Ataupun kebaikan-kebaikan. Rumah Allah ni tempat kita terima kebaikan. Tu tuan-tuan nak keluar daripada masjid, tuan-tuan baca doa apa? Allah maghfir li zunubi waftah li abwaaba rahmati. Kita minta pada Allah, wahai Tuhan aku, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Kemudian bukakanlah pintu-pintu rahmat yang ada untuk aku ya Allah. Ada tak doa ni orang baca keluar daripada supermarket? Tuan-tuan nak masuk keluar supermarket, tuan-tuan baca ni, Allah maftah li abwaaba rahmati. Ada? Kiamat dunia belum weh. Nah, makna dia tempat nak terima kebaikan, nak terima anugerah dalam rumah Allah. Tapi rumah Allah hari ni jadi tempat bergaduh orang. Rumah Allah hari ni jadi tempat perbalahan orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pakat nak ikut kepala masing-masing, bukan pakat nak bagi sumbangan idea, pakat nak ikut kepala masing-masing. Tu kata ulama, tanda diri kita jahil. Minta maaf tentang kasar sikit. Ada orang kata tak layak nak panggil kami jahil. Betul. Nah, lebih kasar sikit, tanda diri kita bodoh. Kalau nak mana, jahil ke bodoh? Dua tu ya balong. Tak ada lah. Nak balong. Kalau nak pakai jahil ke bodoh? Nak balong. Nak mana balong? Jahil nampak sedap sikit, bodoh tu nampak kasar. Nah, ni ulama sebut tuan-tuan, tanda diri kita jahil ada 3. Tanda diri kita jahil ada 3. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Yang pertama kata ulama, tanda diri kita jahil apa dia? Yakni dia rasa kagum dengan diri dia sendiri. Rasa diri dia paling hebat. Rasa diri dia paling kemah. Rasa diri dia paling banyak ibadat. Orang lain semua kurang ibadat. Nampak pada kita tuan-tuan, dia rasa kagum dengan diri dia sendiri. Rasa diri dia paling hebat. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kita cantum dia. Yang kedua pula dia, banyak berbicara perkara yang tiada kaitan dengan diri dia. Ni tanda orang jahil, tuan-tuan. Tanda orang bodoh, dia duk cakap benda yang tak ada kaitan. Mau lagi cantik tuan-tuan kan cantum dengan yang pertama tadi. Sembang dengan orang ni, Allah, dia tu tak betul, tu buat kerja. Tak betul cara dia buat tu. Habis tu siapa yang betul? Aku yang betul. Masalah agak tu. Tu kata kagum dengan diri sendiri. Kena cantum dua tu. Kena pegu dua tu. Orang Kedah panggil pegu. Yang dia cantumkan kedua tu. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga, kata ulama, tanda diri kita bodoh ataupun jahil apa dia? Yakni kita melarang orang buat dosa, tapi kita yang buat dosa. Na'udzubillah min dzalik tuan-tuan. Tu kata dunia akhir zaman ni tuan-tuan apa dia? Cakap sampai tak nak berhenti, semua orang tak kena belaka. Tu yang Nabi sebut dalam hadis apa dia? Berapa ramai manusia yang nampak habuk di mata orang, tapi dia tak nampak papan yang melintang di depan mata dia. Habuk orang ni apa dia? Kesalahan semua kita nampak. Baik orang kita tak nampak. Na'udzubillah min dzalik. Orang main duk sebut kebaikan orang. Hampa tak tahu tu jahat nak mampus dulu tu. Ni kita. Sebab apa? Nak suruh orang jack kita. Kita nak angkat diri kita. Kita ni makin banyak ilmu, makin rasa tawaduk dengan Allah. Makin rasa rendah. Sebab apa? Sebab kita pinjam sifat daripada Allah alim. Kita pinjam daripada Allah harta apa dia? Kekayaan Allah Ta'ala bagi kita ni. Sebab apa? Allah Ta'ala nak tengok. Kalau hang bersyukur, aku tambah hang akan nikmat. Tapi kalau hang kufur, hang terimalah balasan daripada aku. Tu daripada orang kita tengok. Ulama-ulama sufi sebut pada kita apa dia? Bangun pagi, tak kiralah lepas semayang ke, sebelum mula semayang ke, ucap dulu kalimah Alhamdulillah. Sebab apa kata ulama? Sebab apa kita kena ucap Alhamdulillah? Kerana kalimah Alhamdulillah itu menolak musibah yang dinamakan apa dia? Kufur akan nikmat Allah. Dengan ucapan Alhamdulillah, kita boleh tolak rasa riak. Dengan ucapan Alhamdulillah, kita boleh tolak rasa ujub. Sebab apa? Terima kasih pada Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak titipkan izin untuk kita menyebut nama Allah, pasti kita payah nak menjadi hamba yang berterima kasih pada Allah.
Allah tumpangkan pada kita, pada poket kita duit hari ni tuan-tuan. Kita rasa hak kita ke hak Allah Ta'ala? Tu kita tengok dalam surah An-Namli, Allah Ta'ala cerita pada kita pada dia. Bila kamu dipuji orang, ataupun kamu dapat nikmat pada dia, ucapkanlah, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurnian Allah kepada aku. Bukan aku punya, Allah Ta'ala bagi pinjam je. Berapa ramai? Berapa ramai yang rasa dia pinjam daripada Allah, dan berapa ramai yang rasa sebab aku usahalah aku dapat. Sebab akulah, kalau bukan tak sebab akulah, masjid itu tak megah macam ni, sebab aku. Tu kata Umar Al-Khattab, dia sebut pada dia, berapa ramai kita dengar nak buat kebaikan, kita menyorok. Kita menyorok. Ni dekat-dekat nak puasa ni Pak Long, cari mahat-mahat tafiz. Masjid kita ada buat program buka puasa, ambil satu malam. Bukan payah mana pun, kalau satu malam 800. Pak Long balik rumah kutip dengan anak-anak seorang 100, seorang 50, boleh dah Pak Long weh. Mau dengan tak mau ya. Nak abang pada kita. Tapi bila orang umum kebaikan, ni siapa-siapa nak ambil borang, nak buat jamu buka puasa ni, bolehlah. Jumpa dengan saya lagi. Pas Jumaat contoh. Pakat dalam menyorok, jangan bagi nampak aku sudah, tak kira depa nampak aku lah payah. Nyorok ke belakang tiang, selamat masjid tuan-tuan ni tak ada tiang. Mau ada tiang lebih ramai daripada tuan-tuan. Siap dia abang kata Tok Imam kutip ke orang lain dulu. Kalau tak ada orang masuk, baru Tok Imam habaq kat saya nak masuk. Tok Imam pun cari siapa nak masuk buat majlis buka puasa. Cari. Cukup dah 30 hari, Tok Imam pun umum, alhamdulillah, tahun ni buka puasa sebulan, ada hamba Allah sponsor. Hak kawan tadi kata pada dia, lah baru nak masuk dah penuh dah. Padahal dia lari daripada nak masuk. Tu kata manusia berapa ramai lari daripada kebaikan. Tu kata Nabi SAW, bukan sekadar manusia lari daripada kebaikan, bahkan kalau ada perang dunia sekalipun, mesti mereka lari. Sebab apa? Nak tinggalkan harta benda cukup payah. Bukti dia, berapa ramai yang sanggup tinggalkan harta benda nak mai semayang jemaah. Berapa ramai yang boleh tinggal harta benda? Allah bukan tak mau pergi ustaz, balik letih kerja, tak ada nak ni, cari duk tinggal rumah malam-malam tak boleh. Kuliah pula kadang-kadang sampai lewat, kuliah pun duk lewat berapa. Jangan salahkan kuliah kalau kita tak mau mai. Tuan. Sebab apa? Kita pergi kerja sampai belah-belah, orang kata berjam-jam boleh. Nak mai dengar kuliah 45 minit tak boleh. Nikmat Allah tu tuan-tuan. Tu kata hidayah daripada Allah, tak semua orang dapat tuan-tuan. Tu yang Allah Ta'ala sebut pada dalam Al-Quran. Manusia ni, kalau dia lupa kepada aku lupa pada dia balik. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajadah tu. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajadah. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Siapa-siapa lupa kat aku, tak silap saya ayat tu lah tuan-tuan. Siapa-siapa lupa dekat aku lupa kat dia lebih banyak. Lupa Allah Ta'ala mula keraskan lidah kita daripada kita menyebut nama Allah. Cari berapa kali kita boleh zikir nama Allah. Berapa kali kita boleh gelintir tasbih. Ramai orang boleh beli tasbih. Alhamdulillah. Kadang-kadang ni dengar orang pergi Mekah, order tasbih daripada Mekah. Dengar kawan tu pergi Mekah ni, aku nak kirim beli tasbih sikit boleh tak? Boleh dia kata. Beli tasbih pergi Mekah, beli tasbih. Balik dapat tasbih tu duduk gantung habis. Lah kereta, pintu rumah, semua gantung. Lah kali kereta masuk syurga awal daripada kita. Sebab apa? Sebab kita tak ada masa nak zikir. Sedangkan Allah Ta'ala kata pada dia, orang yang Allah mula sayang, Allah mula kasih kepada dia, Allah mula lapangkan masa dia untuk dia buat ibadat pada aku. Orang yang Allah dah letak cinta dia tuan-tuan. Macam kita lah duk sebut aku benih sayang kat seseorang tu tuan-tuan. Macam-macam dia sanggup buat. Kita cinta pada manusia, kita buat apa? Siap kita cakap, lautan api sanggup kerenangi. Sembang. Nampak belum? Sembang. Api rokok jatuh atas riba pun melompat je kerana kena belacan. Lautan api sanggup kerenangi. Itu kata manusia. Ada tak kita buktikan cinta kita kepada Allah? Tu Allah Ta'ala kata dia, kalau hang betul cinta pada aku, hang bersyukur pun dah besar rahmat dah. Tapi kita tak pernah rasa bersyukur. Tu kata ulama, apa dia? Musibah yang paling besar apa dia? Manusia payah nak bersyukur pada Allah. Syukur bukan nanti dengan mulut saja, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lisan. Syukur dengan buat benda baik. Tu syukur. Sebab apa? Nak jadi ahli syurga ni bukan senang.
Tu kata Nabi SAW, disebutkan nak tahu seseorang tu orang mukmin ataupun tidak. Orang mukmin tidak akan ada dua perangai dalam diri dia. Apa dia? Yang pertama sifat bakhil, yang kedua buruk akhlak. Ni orang mukmin tak ada perangai ni tuan-tuan. Nah, orang mukmin dia takkan jadi bakhil. Tu tanda hati kita bersih tadi apa dia? Allah jadikan kita orang yang pemurah. Pemurah ni lagu mana? Suka nak berkongsi rezeki, suka nak bagi orang makan, suka nak sedekah, walaupun tak banyak tapi dia nak bagi juga. Tu yang kita bimbang. Bimbang Nabi sebut pada dia, yang aku bimbang takut ramai di kalangan kita yang menjadi anak yang derhaka kepada mak pak. Derhaka ni lagu mana tuan-tuan? Derhaka ketika mana mak ayah dia telah meninggal dunia. Lagu mana derhaka kita meninggal dunia tu? Mak ayah dia telah mati, dia tak pernah buat kebajikan apa untuk mak ayah dia. Dia tak pernah selamatkan mak ayah dia daripada bahana-bahana yang ada dalam lubang-lubang kubur. Kita bila kali terakhir kita ziarah mak ayah kita? Ngabalong tu kata dunia lah makin hilang nikmat. Dunia kita hari ni Pak Long makin hilang nikmat. Contoh, raya dulu dengan raya sekarang, hak mana paling nikmat Pak Long? Dulu ke sekarang? Raya dulu ke sekarang Pak Long? Dulu Pak Long weh. Lah tak ada. Lah lepas main raya, anak-anak pakat buat apa? Beza dengan dulu Pak Long. Beza. Lah mana ada budak-budak dah pergi kutip duit raya ke rumah dah Pak Long? Dulu ke Allah tak tahu nak apa? Tak ada nak tutup pintu Assalamualaikum lah. Yang syok sampai depan rumah dia. Kami tak mau duit raya, kami tak mau makan, kami nak duit raya. Punya dahsyat. Lah dah. Tak ada Allah tuan-tuan. Dunia kita makin canggih. Dunia kita makin apa dia? Hilang nikmat-nikmat orang dulu. Zaman dulu pula zaman TV payah. Ada TV ke berebut TV. Saya ingat zaman saya kecil-kecil tuan-tuan, TV tuan-tuan waktu tu tengok TV, remote TV guna apa? Mana ada remote macam lah. Semua guna manual belakang. Ada yang guna kaki tukar siaran pun ada belakang. Ada nikmat tu? Tak ada dah belum. Makin hari makin Allah Ta'ala tarik nikmat. Macam tu juga. Dunia kita makin tua, makin diambil kekasih-kekasih Allah. Tu orang hari ni tuan-tuan, banyak menuntut ilmu, tapi kurang beramal. Tak sama dengan orang dulu. Orang dulu, sikit menuntut ilmu, tapi amalan mereka banyak. Hati mereka tenang. Kita serabut. Hati kita banyak masalah. Tu bahagia bukan letak pada duit ringgit. Bahagia bukan letak pada jumlah wang. Bahagia bukan letak pada rumah besar. Orang kaya cara orang kaya, orang miskin cara orang miskin. Orang miskin tengok orang kaya cara hidup pelik. Orang kaya tengok orang miskin hidup pelik. Tapi cara-cara setiap orang berbeza. Kalau mereka bersyukur, mereka bahagia. Orang miskin tengok rumah orang kaya. Rumah ada 9 bilik, anak 3 orang ya. Rumah bilik banyak belum? Dalam rumah tu 3 orang duduk. Orang kaya pula tengok orang miskin, anak 9, bilik 2. Anak 9, bilik 2. Tapi sebab apa? Dia bersyukur Allah tambahkan nikmat dia. Allah Ta'ala tambah pula bukan yang terbaik seperti mana kita nak. Tu kita ni tuan-tuan, ulama sebut pada kita, kadang-kala permintaan yang kita minta pada Allah mungkin bukan yang terbaik di sisi Allah. Tu Allah belum perkenankan apa yang kita minta. Sebab apa? Sebab Allah akan bagi kepada kita apa yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik untuk kita. Tu kita ni tuan-tuan, di mata kita dengan di sisi Allah beza. Contoh saya bagi Pak Long. Pak Long, kita ni doa pada Allah, ada orang doa bagi tambah sakit. Dia ada sakit dah, tapi dia doa pada Tuhan bagi tambah sakit. Doa hari-hari, ya Allah, aku nak tambah sakit. Malaikat pun tanya, hang kata hang nak tambah sakit apa ni? Bagilah penyakit apa pun. Lah ada penyakit apa? Lah kecil manis. Dia nak penyakit apa? Bagilah darah tinggi ke, go out ke, kolesterol ke, bagilah apa pun. Ada orang minta doa bagi tambah sakit? Tak ada tuan-tuan. Seorang pun tak berani. Minta bagi sihat belaka. Tu satu. Ada orang minta doa, ya Allah, tambahlah aku sakit. Malaikat tanya, lah ada penyakit apa? Lah penyakit duk ada kencing manis. Berapa?
Setiap hari ada lah 23. Nak tambah berapa? Tambahlah 56. Botak pala tuan-tuan. Tu kata kita ni tuan-tuan, sakit ni tuan-tuan, di mata manusia, hina ke tak? Sakit-sakit. Kadang-kadang kita tengok orang sakit ni tuan-tuan, hina ke tak? Kenapa Allah bagi ku sakit? Kenapa Allah uji ku macam ni? Orang lain sihat je Allah uji ku macam ni. Allah Ta'ala tak adil lah. Bukan sebab Allah Ta'ala tak adil. Tapi dengan cara Allah bagi kita sakit, Allah sedang memadamkan dosa-dosa kecil kita. Di sisi Allah ada untung. Di sisi kita nampak tak elok. Tapi di sisi Allah ada untung. Itu bukan senang tuan-tuan nak syukur dengan sakit yang Allah bagi. Syukur, baru kita cari rawatan untuk kita menyembuhkan penyakit kita. Dengan apa dia? Banyak sedekah. Banyak sedekah. Tapi kita tak mau. Dekah tak mau. Ubat macam-macam ubat kita telan tuan-tuan. Nah. Ubat tenang diri ada ke ubat penenang diri tuan-tuan? Tak ada. Melainkan sedekah jariah yang kita buat tuan-tuan. Melainkan ibadat kita menyebut nama Allah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak abad pada kita tuan-tuan. Tak ada orang minta nak bagi kena musibah. Semua minta jauh daripada musibah. Tapi adakah permintaan kita tu terbaik di sisi Allah? Tu kita nak minta doa, kata Nabi SAW, minta pada dia, ya Allah, kau kurniakanlah apa yang terbaik di sisi engkau untuk aku, ya Allah. Kalau aku minta benda yang terbaik untuk aku, belum tentu sempurna di sisi hang, ya Allah. Kita minta apa yang terbaik di sisi Allah. Tu yang kita dah minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan kami, sejahterakan kami dan agama kami, ya Allah. Wa afiatan fil jasad, ya Allah, sejahterakan tubuh badan kami, ya Allah. Kami nak buat amal ibadat, ya Allah. Sejahtera ni dia, kita minta keelokan, kesempurnaan. Kalau mungkin kita dapat sakit, mungkin Allah Ta'ala nak bagi pahala kita double. Tapi ramai tak ramai tuan-tuan yang syukur dengan nikmat Allah. Syukur ni tuan-tuan bukan pamer pada orang. Bukan tuan-tuan duk pergi buat banner tunjuk aku kaya, bukan. Syukur ni dengan kita berapa banyak kebajikan yang kita buat, berapa banyak kita buat amal jariah untuk diri kita. Berapa ramai hari ni boleh sebut syukur di mulut, tetapi tak boleh nak melaksanakan dengan hati-hati mereka. Oi, bukan senang tuan-tuan. Sebut boleh tuan-tuan. Sama juga macam sedekah. Sembang bak sedekah boleh tuan-tuan. Saya dulu kena tuan-tuan, lepas-lepas kena tu baru teringat, loh, aku ni pandai bercakap tapi kena atas kepala botak Tuan-tuan, pandai bercakap. Satu hari tuan-tuan saya bawa 2-3 orang, tak 3 orang, lebih kurang 6 orang kot, pergi makan di satu kedai mamak. Makan di kedai mamak tuan-tuan. Singgah makan di kedai mamak, rasa cerita pergi lagi tuan-tuan. Makan di kedai mamak, elok-elok nak habis pun semua tuan-tuan. Panggil mamak tu main kira. Kawan pun main kira. Kira-kira 257. Ui. Yang betul yang pun terdarah apa ni, pinggang kali ke pun telan. Dia kata, saya kata kira sekali lagi bah. Kamu berkira? 277 naik pula dah. Naik 20 jam. Lepas tu dia kata mau kira sekali lagi ah. Mau kira sekali lagi botak pala malu oi. Dia kata dah bayar tadi 257. Bayar 257. Kawan sebelah kata, "Ui, murah no." Dia kata murah 257. Belum. Lah hati saya kata murah lah, tak kena bayar. Mohon bayar Tu kata kita belum nak bercakap tu boleh, nak buat tu susah. Tu kita kena minta pada Allah pada dia. Tu yang Allah Ta'ala sebut pada dia, orang wal asri innal insana lafi khusr. Dan demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Nabi sendiri tuan-tuan bukan senang nak sabar ujian, nak sampaikan ilmu kepada kita bukan senang. Tapi hari ni kita mudah menuntut ilmu, kita tak mau. Payah sikit yang menuntut ilmu, susah sikit yang menuntut ilmu. Nabi dulu nak sampaikan ilmu pada kita bukan senang. Kita hari ni mudah. Mai duduk dalam kuliah, aircon ada, kipas ada, semua ada belakang. Tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab nafsu kita. Tu kata ulama, harta yang berkat, harta tu mampu bagi kita ingat kepada Allah. Bukan harta kita makin jauh kita dengan Allah. Tu ada orang tuan-tuan, saya jumpa baru ni, saya jumpa satu orang Allah, dia kata, Allah Ustaz, awaklah, ruginya saya, awaklah. Dulu waktu ada duit banyak-banyak, dulu tak pernah nak sedekah, duk enjoy ya.
Duk beli apa yang kita nak je ustaz. Tapi lah baru saya tahu kalau lah saya boleh kembali balik hari tu saya nak sedekah balik, tak ada guna dah belum. Melainkan kita manfaatkan masa yang kita ada sekarang. Allah bagi kita pinjam tuan-tuan, makin bertambah umur, adakah kita makin bertambah ibadat pada Allah? Tu kita tak mau jadi hamba yang kufur kepada Allah. Jadi hamba yang kufur ni tuan-tuan tak ada apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, iza daqala ahlul jannah, apabila ahli jannah telah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka ada seruan, hai ahli syurga, Allah akan menepati janji-janjinya kepada kamu. Mereka berkata, apakah itu? Tidaklah telah memberatkan timbangan amal kami dan memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke dalam syurga. Tuan-tuan, di akhirat esok ada dua wajah saja. Atas dunia, orang boleh ubah ciptaan Allah. Atas dunia, orang boleh ubah perubahan yang Allah bagi pada dia. Ada hak jantan tukar jadi betina pun ada. Ada orang wajah dia hitam tapi boleh buat jadi putih pun ada. Mau tengok ke anak tengkok tu hitam legam, mau kat muka putih, ada. Tapi di akhirat esok dua saja. Saya pun belum tentu dapat, tapi saya minta dapat tuan-tuan. Apa dia? Satu wajah yang berwarna putih, satu lagi wajah yang berwarna hitam. Siapa wajah yang berwarna putih, dia layak masuk dalam syurga Allah. Siapa yang wajah warna hitam, tempat dia dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tu kita belum. Jangan sampai Allah bekukan lidah kita daripada menyebut nama Allah. Yang ketiga, tanda Allah mula benci kita, tanda Allah mula hilang kasih sayang pada kita dia. Allah mula tutupkan penglihatan dia daripada melihat benda yang baik-baik. Dalam majlis ilmu tak nampak, kebaikan orang buat tak nampak. Duk nampak jahat orang saja, kita yang paling bagus, kita yang paling mulia, kita paling hebat, kita yang paling orang kata banyak ibadat, tak ada apa belum. Pahala kita boleh hilang. Pahala kita boleh hilang. Nak azan dulu azan dulu. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu taala. Jadi ingat dalam ahli neraka dengan ahli syurga ni, wajah mereka ahli syurga putih-putih belakang. Wajah orang ahli neraka na'udzubillah min dzalik. Ahli syurga tinggi dia saja 60 hasta. Tinggi ahli syurga 60 hasta. Beza dengan penduduk ahli neraka. Penduduk ahli neraka gigi dia saja sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni lebar dia 7.5 km. Bukit Uhud lebar dia 7.5 km. Dada ahli neraka, bau kanan ke bau kiri, 3 hari perjalanan kuda yang laju. Orang yang kendali kuda tu orang yang terror, orang yang pakak. Macam kita duk naik jatuh 10 tahun baru sampai. Nah ni orang yang handal bawa kuda 3 hari. Dada ahli neraka. Sebab apa Allah Ta'ala jadi badan mereka besar? Kerana siksaan api neraka sangat-sangat pedih. Terbakar sikit tapi rasa pedih satu badan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita minta Allah berlindung kita supaya dijadikan daripada ahli neraka, dikeluarkan daripada menjadi nama-nama ahli neraka dan dimasukkan dalam syurga Firdaus tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu cermin putih yang di tengah-tengahnya ada titik hitam. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapakah ataupun apakah cermin putih ini? Jawabnya, ini hari Jumaat dan titik hitam ini saat mustajab yang ada di hari Jumaat. Nah, telah dikurniakan untukmu dan umatmu. Ni Jibril mahabat kat Rasulullah. Satu hari Jibril bawa satu cermin yang putih. Cermin tu pula di tengah-tengah tu ada titik hitam. Bila ditanya, ya Rasulullah, kenapa dengan cermin putih ni? Sebab apa? Dan tengah dia kena ada titik hitam. Kata Jibril alaihi salam, ini adalah hari Jumaat. Tu kalau kita tengok orang-orang ahli sufi tuan-tuan, hari Jumaat dia rajin pakai warna putih belakang. Nah, dia rajin bukan saja-saja tuan-tuan. Depa adalah amalan depa sendiri. Nah, bukan salah, tak salah. Tuan-tuan nak pakai warna pun serahlah, tak ada masalah. Nah. Di tengah-tengah tu ada titik hitam. Waktu tu doa mustajab. Bila? Ada yang kata di antara 2 khutbah. Ada yang kata. Jadi kita kena pula buat kebajikan. Hari lain kita sedekah RM5. Hari Jumaat sedekah RM10. Lebih sikit. Nah, lebih sikit. Hari lain RM5. Hari Jumaat RM10. Hari lain kita boleh bagi lebih sikit. Hari Jumaat kita bagi lebih sikit. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Nah, mungkin hari tu Allah lipatkan ganda rezeki kita untuk kita dapat. Tapi berapa ramai dia tak macam orang dulu balong. Orang dulu ni, dia punya adab hari Jumaat beza. Nah, kita mungkin sibuk dengan duduk kerja. Belah KL ni kerja saja. Orang dulu ni dia jaga sungguh hari Jumaat. Baru ni PKP pun orang kata berapa bulan tak boleh sembahyang Jumaat. 2 bulan, 3 bulan, berapa bulan kita tak boleh sembahyang Jumaat balong PKP baru ni. Orang soleh, orang yang dia biasa hadap hari Jumaat, pakaian dia tetap macam hari Jumaat yang dia duduk pergi masjid surau. Walaupun tak boleh sembahyang Jumaat, tapi pakaian dia, cara dia duduk dalam hari Jumaat tu. Kalau hari Jumaat, sebelum tu dia boleh pergi masjid, lebih kurang pukul 11. Dah pacak dah di masjid. Sebab apa? Ambil kelebihan yang disebut dalam kitab tu. Siapa pi awal dapat pahala sebesar seekor lembu. Kan ada sebut tuan-tuan. Tuan-tuan dah sebut saya wabi lah lingkup saya lagi belum. Nah, ni kitab tu sebut belum oi. Siapa pi lewat sikit dapat macam telur ayam. Siapa pi ni dapat kata. Sebab apa? Nak suruh kita pula buat kebaikan. Tu ada orang dulu pukul 10 dah dipacak di masjid. Sebab duduk dalam masjid bukan saja-saja pula. Niat iktikaf dapat pahala. Mayang sunat, tak tahu nak mayang sunat apa dia? Mayang sunat mutlak boleh belaka. Tu amalan orang dulu. Tu rohani depa kuat. Kita rohani lemah. Tanda rohani kita lemah pada dia. Mulut kita payah nak zikir nama Allah. Mulut kita payah nak sebut nama Allah. Tu tuan-tuan, nak jadi orang yang kita ni kena banyak bergaul dengan orang yang suka ingat kepada Allah. Kan Sayyidina Umar abang dah. Siapa-siapa berkawan dengan orang jual minyak wangi, pasti kamu akan berbau wangi. Kalau kamu berkawan dengan orang yang buat besi, pasti kamu akan terasa panas besi tersebut. Kita doa abang ni. Berkawan dengan orang ingat pada Allah, kita pun akan ingat pada Allah. Kalau kita berkawan orang yang kurang ingat pada Allah, nescaya kita akan pengikut jejak langkah dia, lupa pada Allah. Mungkin kita kata pada dia, aku ni, mungkin aku boleh dia bawa dia dekat dengan Allah, betul. Tapi Pak Long jangan lupa untuk cari hubungan dengan Allah lebih dekat.
Walaupun kita berkawan dengan orang yang susah nak ingat Allah, tapi kita kena ada juga kawan yang lebih banyak, orang yang mengingatkan Allah. Asbab mereka, rahmat mereka ingat pada Allah, kita mampu bawa orang untuk ingat pada Allah. Itu yang Nabi sebut pada dia. Tunjukkanlah jalan yang baik-baik untuk orang lain, untuk orang lain buat amalan. Sebab apa? Dengan orang buat amalan, maka ada saham untuk kamu di negeri akhirat. Pahala-pahala ni bukan manusia yang bagi, tapi Allah yang bagi. Nah, pahala-pahala ni Allah yang bagi. Ikhlas, alhamdulillah. Tak ikhlas, tak ada apa. Tu pahala kita boleh hilang. Boleh hilang dengan jalan sombong, boleh hilang dengan jalan riak, boleh hilang dengan jalan takabur, boleh hilang dengan jalan sum'ah, boleh hilang dengan jalan khianat. Boleh berlaku. Tu jangan kita ungkit berapa sedekah kita buat. Jangan kita jadi anak yang derhaka. Nah, tu kita tak mau. Jadi, mai hari Jumaat, tolong gunalah kebaikan hari Jumaat tu bagi elok. Nah, bangun-bangun subuh tu sedekah, subuh tu. Hari-hari ajak tuan-tuan. Tuan-tuan sediakan satu tabung di rumah. Kalau kita tak sempat nak sedekah tempat orang, tak sempat nak pergi masjid, sediakan satu tabung di rumah, bubuh duit dalam tabung tu. Cukup seminggu hantar pergi masjid. Cukup seminggu hantar pergi masjid. Tapi lepas subuh kena buh lah. Tapi jangan tuan-tuan pula lepas bubuh seminggu tuan-tuan balas kat tuan-tuan bertubuh balik teruk lah. Nah, hantar pergi masjid, hantar tempat yang memerlukan. Bagi ni tabung Jumaat, dekah korang. Kena buat tuan-tuan. Kalau kita tak didik, siapa nak tolong kita dalam alam kubur? Siapa nak bantu kita kalau bukan amalan kita? Dunia hari ni bukan macam dulu. Nah, dunia hari ni bukan macam dulu tuan-tuan. Dulu mak pak ni tuan-tuan, dia suruh dan dia bagi, orang kata dia bagi suruhan. Kalau tak buat suruhan tu dia marah. Nah, puasa walaupun zaman budak-budak dulu. Nah, puasa tu orang kata nak puasa boleh, tak puasa boleh, budak-budak. Tapi main orang dulu-dulu, hang tak puasa, hang jangan buka puasa dengan kami. Agak-agak esok dia puasa ke tak? Ya, tu kata dia punya nak latih supaya orang buat ibadat. Hari ni, tak bangun mayang pun tak apa lagi, baru 10 tahun. 10 tahun kena ajak tuan-tuan. Mau tuan-tuan biar sampai 15 tahun, tak semayang, tuan-tuan nak jawab apa depan Allah? Nah, apa yang tuan-tuan nak jawab apa depan Allah? Tu nak cari sekolah, cari orang yang, orang kata cari sekolah-sekolah yang boleh tarbiyah anak-anak kita semayang jemaah 40 hari tanpa masbuk. Sebab apa? Ibadat ni tuan-tuan, kalau kita lebih pada 40 hari, insya-Allah kita boleh istiqamah. Dia lebih kurang ibu-ibu yang beranak. Nah, mereka nak pantang. Orang pantang berapa lama? Orang dulu pantang. Nah, jaga sungguh. Tak makan ni. Kita hari ni macam lambat lepas baru 3 hari beranak. Menteri darah macam-macam dah belum weh. Nah, lah. Lu beza dengan dulu. Dulu mereka jaga rawatan sungguh. Tu ulama ajak pada kita pada dia. Nak buat baca Yasin ke, nak buat sembahyang hajat ke, nak buat apa? Kumpul ramai-ramai. Sebab apa? Dalam ramai-ramai tu kita tak tahu mana-mana ada wali Allah yang doa dia mustajab. Mau doa kita lingkup. Tu nak buat amal ibadat kena istiqamah 40 hari ataupun 44. Dalam 44 hari ni tuan-tuan, dalam 40 hari, satu hari kita tak buat, kena mula balik buat 44 hari. Jenuh kita tuan-tuan. Tapi nak ajak apa dia? Nak suruh istiqamah. Nak konsisten, bukan senang tuan-tuan. Tu orang dulu-dulu ni tuan-tuan, bila dah amal ibadat dah sebati dalam hidup mereka, mereka rasa wajib walaupun amalan tu sunat. Sebab apa? Dah biasa amal ibadat itu. Kita saya lah malas nak mampu. Nah, tu kata kita penyegar nak mampu. Contoh saya bagi tuan-tuan, tu kata kita ni malas betul. Saya malas lah. Tuan-tuan tengok muka tuan-tuan ni orang soleh belaka ahli syurga. Nah, depa kata antara orang masuk syurga paling awal surah Al-Mustaqimah, depa kata Pak Long tak amin juga, aku tak tahu Pak Long. Pak Long amin lah Pak Long, masuklah syurga tu. Nah, apa dia Pak Long? Contoh, Allah dah gerak kita pukul 4:30 pagi. Pi jamban. Tahu jamban? Orang Kedah panggil toilet Pak Long. Nah Pak Long. Toilet, pi toilet Pak Long, pi kencing. Pi kencing, dah basuh kencing. Nak terus ambil air semayang kan nak masuk tidur balik? Tuan-tuan, nak terus semayang kan masuk tidur balik? Tapi tengok muka tuan-tuan semua semayang. Ni kata muka tuan-tuan ahli syurga. Saya masuk tidur balik.
Hak jahat tu semua saya balon, jangan risau. Nah, ada orang kata tuan-tuan, ada lah 2-3 orang. Zaman budak-budak dulu kita buah balon, apa kita tak buat? Curi buah pelau rumah orang kita pernah buat. Balas bersekat orang pun kita pernah buat belakang balon dulu. Nah, lah bila nampak jadi ustaz sikit tuan-tuan, depa kata apa dia? Ha, jadi baik pula dah. Jahanam. Balong. Oi teruk balong oi. Nah, nak abad dah kita pula. Hak jahat tu semua saya. Depa pula duk skodeng kat Facebook. Nah, skodeng Facebook, skodeng TikTok, hoi mengajak orang pandai. Tiba kat depa, kalau hangpa dengar aku kata derah-derah tu, aku kata kat aku bukan kata kat hangpa. Nah, saya balong, saya lepas kencing saya masuk tidur balik, saya tak sembahyang ni. Sebab apa? Saya duk sangka dia. Tak apa, pukul 5 tadi aku bangkit pula. Berapa ramai macam saya, Pak Mai? Berapa ramai yang lepas kencing tu ambil air sembahyang, pegang Quran, sembahyang sunat, berapa ramai? Dan berapa ramai? Tak apa, pukul 5:30 aku bangun dah. Berapa ramai macam saya tu kan? Nah tu kata kita, sebab apa? Kita masih dalam keadaan nak sampai kepada nafsu mutmainnah bukan senang. Nak balong no? Nak sampai pada tingkatan nafsu yang baik ni bukan senang. Ujian banyak. Jadi kita kena minta pada dia, ya Allah, izinkan kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk kami menjadi apa dia? Hamba yang sentiasa bersyukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin kita tuan-tuan, maka kita takkan dapat menjadi hamba yang bersyukur. Tu kita orang tengok ada orang ada harta, kita nak ada harta. Kita tengok orang ada kemewahan, kita nak ada kemewahan. Sebab apa? Kita lupa nak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kat kita sekarang. Tu yang ulama sebut, Imam Ibn Katsir sebut pada dia, golongan yang rugi ialah orang kaya dan orang miskin yang tak pernah rasa cukup dengan nikmat yang Allah bagi pada dia. Allah bagi kita nikmat macam-macam, maklum. Allah bagi kita nikmat macam-macam. Allah bagi kita macam-macam nikmat, balong. Kalau nak sebut satu-satu, balong, jenuh. Nak jenuh kita nak sebut satu-satu. Jadi dengan kita, supaya kita jadi hamba yang bersyukur, ingatlah pada Allah. Nescaya Allah Ta'ala akan tambahkan segala nikmat-nikmat untuk kita, tuan-tuan. Jadi cukuplah kot sekadar tu saja, tuan-tuan. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari. Bulan lepas tak mai sebab jatuh hari Khamis. Dia kata jatuh hari Khamis tak boleh. Orang sini semua buat macam isin mereka. Ni semua buat bid'ah belakang, belum teruk belum weh. Belum. Apalah belum baca Yasin, tak ada masalah. Belum. Tak ada masalah belum nak baca Yasin. Jangan duk baca kitab Kristian sudah. Ya kita belum weh. Belum. Jadi insya-Allah ada rezeki. Bulan depan tak ada 29 lega. Bulan depan kalau Pak Long nak saya mai, Pak Long pergi ubah kalender bagi jadi 29. Belum. Ubah juga 29 ya. 30 tak ada pun tak apa. Belum. Insya-Allah tak ada pula kita jumpa pula bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan sini semayang tarawih apa? 8 ke 23? Orang sini ke 44? Sini semayang 44 kemas lah tuan-tuan. Tu kata kita tuan-tuan, malah masuk saya. Malah saya pun malah. Contoh lah tuan-tuan. Contoh saya bagi. Ulama buat kat kita pendapat. Ni ulama contoh lah, kalau ulama buat keluar mazhab baru, fatwa baru. Siapa nak semayang tarawih, ada 3 jenis semayang tarawih, ataupun 3 cara, ataupun 3 jumlah rakaat solat tarawih yang anda bisa lakukan. Yang pertama, A 23, B 11, C 7. Hak mana tuan-tuan nak pilih? Tuan-tuan nak pilih hak mana? A ke B ke C? Derah ni mana tu ni? A ke B ke C? Maklum dia pilih A tu, kata orang puan ramai masuk syurga. Maklum. Kita ni maklum cari hak sikit. Siapa semayang C 4 rakaat ya? B 8, hak mana maklum nak semayang? 4 ke 8? Jawab tunggu maklum lah, masjid risau. Risau takut lagi keluar daripada masjid tak jumpa jalan masjid, jalan balik rumah. Kalau saya pilih C 4, campur witir 3, 7. Tapi siapa-siapa yang pilih 4, ulama buat kurungan pula di bawah tu. Contoh, ulama buat kurungan di bawah jawapan C tu, ada sedikit kurungan apa dia? Siapa-siapa yang ingin solat tarawih 4 rakaat, boleh dengan syarat 1 rakaat 2 juzuk. Tuan-tuan nak sembahyang hak berapa pula? Dia pihak 8 pula. Sebab apa? Nampak berat.
Oi, 2 juzuk. Kan dia ni. Ni memang macam ayat 23. Tu kita. Tu Ramadan, tolong dengar Quran bagi banyak. Nah, belum? Ramadan tolong dengar Quran bagi banyak. Sini ada tazkirah Ramadan. Ada? Biasa ada. Tak panggil saya tak mai dah. Nah, bulan Ramadan kena baca Quran bagi banyak. Tak boleh baca Quran, dengar Quran bagi banyak. Tu penting. Nak hidupkan hati kita. Kalau tak hidupkan hati, bagaimana tuan-tuan nak merasa cinta kepada Allah kalau hati kita tak hidup? Nah, tu tuan-tuan dengar orang kadang-kadang orang yang duk terima tarikat tuan-tuan nak kena zikir sampai 20,000. Sebab apa? Nak hidupkan hati mereka. Bukan senang tuan-tuan. 20,000 kena kita. Ui, 20,000. 2 tak boleh lah. 3 kali pun hancur kita, mau 2. Tu kata kita tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak rasa bertanggungjawab dengan nikmat yang Allah bagi. Jadi kita sambung pula lain kali tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada masa sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa 'hifdhan mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.